Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sedang ada tak ni? Ada. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin karangan Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. فائدة أي هذه فائدة أبدى أبو سهل معنى لطيفا في كون أكثر النفاس 60 telah menzahirkan abda yakni azhara oleh Abu Sahal seorang ulama maknan latifan akan makna yang comel lah fi kauni aktsarin nifasi 60 pada keadaan sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Jadi kenapa kau sebanyak-banyak nifas 60 hari? Jadi Abu Sahal setelah dia buat kajian, mengikut kajian dia lah, boleh diterima dan boleh ditolak kerana tidak ada dalil hak yang jelas apa hak yang dikaji oleh beliau. Okay, boleh faham, boleh diterima dan boleh ditolak. Yang mana dikata lagu mana? Annal maniyah yamkuthu fir rahimi 40 yawman la yataghayyar. Bahawasanya mani dia diam di dalam rahim perempuan selama 40 hari tidak berubah. Thumma yamkuthu mithlaha 'alaqatan, kemudian diamlah ia seumpamanya iaitu 40 hari bertukar menjadi seketul alaqah, seketul darah. Thumma mithlaha mudghatan, kemudian seumpamanya yakni 40 hari bertukar menjadi seketul daging. Jadi 40 hari mani, lepas tu bertukar menjadi seketul alaqah, bertukar menjadi mudghah. Jadi semua sekali 120 hari. Berapa bulan ni? 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Hak yang dia sebut ni, lepas tu thumma yunfakhu fihi ar-ruh kama jaa fil hadits sahih. Kemudian ditiupkan padanya, pada janin tersebut akan ruh sebagaimana hak yang datang dalam hadis yang sahih. Sebenarnya apa hak yang disebut oleh Abu Sahal diambil daripada apa yang difahami oleh kebanyakan ulama daripada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, patu thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat ila akhir al-hadis. Maksudnya diambil daripada hadis tersebut. Hadis ini boleh tengok dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Baik. Cuma huraian ulama terhadap hadis ini sebenarnya ada dua. Yang pertamanya adalah huraian yang masyhur adalah ia berlaku dalam tempoh 120 hari. Namun di sana ada huraian sebahagian daripada ulama kerana melihat kepada ada riwayat yang nampak pada zahirnya ia berlaku dalam tempoh 40 hari saja, bukan berlaku dalam tempoh 120 hari. Jadi daripada air mani bertukar menjadi seketul darah, bertukar menjadi seketul daging dan ditiupkan roh. Hal tu bukan berlaku dalam tempoh 120 hari tapi berlaku dalam tempoh lebih kurang 40 hari sahaja. Dan kajian perubatan moden bertepatan dengan hak yang huraian yang kedua, hak yang tidak masyhur. Okey, tak apalah. Cuma kita ambil hak yang huraian yang masyhur. Katanya wal waladu yataghadza bidamil haid, dan anak saat itu yataghadza, dia makan ataupun dia menjadi subur ataupun dia membesar dengan sebab darah haid. Jadi darah haid itu sebagai makanan bagi anak. Dan macam anak kabur saat ni, hak ni adalah tidak ada sandaran yang jelas daripada Quran dan daripada hadis, maka ia adalah apa hak yang dikaji oleh ulama boleh diterima dan boleh ditolak. Dosa tak tolak ada dosa. Wa hina idzin, dan pada ketika itu fala yajtami'u ad-damu min hinin nafkhi likaunihi ghidha'al walad. Maka tidak berhimpunlah oleh darah bermula daripada ditiupkan roh. Jadi apabila ditiupkan roh, maka budak perlu makanan lah kan. Okey, boleh faham tak? Jadi ketika ditiupkan roh, darah tidak berhimpun lah, tidak berkumpul lah. Sebab dia likaunihi ghidha'al walad, kerana keadaan darah tersebut menjadi makanan bagi budak. Makanan ni maksudnya
ia menjadi sumber untuk budak tersebut lah. Bukan makan macam kita makan kat mulut tu, bukan. Okey, boleh faham? Masuk melalui saluran yang berhubung di antara ibu dia dengan budak tersebut lah. Jadi lepas daripada ditiupkan roh, tak ada dah lah. Sebab jadi makanan budak. Jadi sebelum daripada ditiupkan roh, jadi dia bukan dalam tempoh 4 bulan, budak tu ambil darah tu, darah tu berhimpung 4 bulan. Okey, boleh faham? Jadi 4 bulan sebelum ditiupkan roh kan. Ni apa yang kita nak faham apa yang dikabur ni. Jadi lepas tu kita tengok sebanyak-banyak haid 15 hari. Jadi sebanyak-banyak haid 15 hari. 15 hari, 15 hari, 15 hari, 15 hari. Jadi semua sekali berapa hari, Fandi? Warna 45. 15 kali 4. 60. Anda saja baca cepat Baik. Katanya wa innama yajtami'u fil muddati allati qablaha. Sesungguhnya berhimpunglah ia darah pada tempoh yang sebelum daripadanya. Sebelum daripada tempoh qabla muddatin nafkh. Sebelum daripada tempoh ditiupkan roh. Wahia iaitu al-muddah allati qablaha 4 ashhur, 4 bulan. Wa aktsarul haid 15 yawman, sebanyak-banyak haid 15 hari. Maka fayakunu aktsarun nifas 60. Maka adalah sebanyak-banyak nifas 60 hari. Okey, nampak kan? Faham tak, Fendi? Nampak dah? Okey, kita cepat nampak Namun katanya waqala ba'dul ulama aktsaruhu 70. Sebahagian ulama mengatakan sebanyak-banyak nifas 70. Waqala Abu Hanifah 40, dan berkata Imam Abu Hanifah 40. Tapi sebenarnya pandangan hak yang kata 40 hari sebanyak-banyak nifas bukan Imam Abu Hanifah saja. Bukan majoriti ulama fiqh. Majoriti ulama fiqh mengatakan bahawasanya sebanyak-banyak nifas adalah 40. Baik. Wala'allahu, dan barangkalinya Imam Abu Hanifah akhadha, mengambil ia bi zahiril hadithil mutaqaddim, dengan zahir hadis yang telah terdahulu. Dia tidak kata mengambil hadis, mengambil dengan zahir hadis. Sebab tengok zahir hadis begitulah. Okey, boleh faham? Kadang-kadang zahir begitu tapi hakikat dia lain. Okey, boleh faham? Sebab dia kata bi zahiril hadithil mutaqaddim. Mana zahir hadis mutaqaddim? Anna an-nufasa taq'udu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Bahawasanya perempuan yang keluar darah nifas, dia duduk, maksudnya dia meninggal sembahyang selama 40 hari. Ada hadis yang lepas dah, ingat tak? Okey, habis. Katanya wa yahrumu bihi ma haruma bil haid, dan haram bihi bin nifas ma haruma bil haid, setiap perkara yang haram dengan sebab haid, bil ijma', dengan ijma' ulama. Setiap perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid haram juga kepada perempuan yang nifas. Ada 10 perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid, dan 10 perkara ini juga diharamkan kepada perempuan yang nifas. Yang pertamanya adalah sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Yang keduanya adalah tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Yang ketiganya puasa, sama ada puasa fardu ataupun puasa sunat. Yang keempatnya membaca Al-Quran. Yang kelimanya menyentuh Al-Quran. Yang keenamnya membawa Al-Quran. Yang ketujuhnya berhenti di dalam masjid. Yang ke-8 lalu dalam masjid kalau dia bimbang, khawatiri mengotori masjid dengan darah tersebut. Yang ke-9 adalah suami dia mengambil kesedapan di antara pusat dan lutut. Suami dia mengambil kesedapan di antara pusat dan lutut dia. Maksudnya anggota yang di antara pusat dengan lutut. Okey. Itu antara perkara-perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Sebab dia, alasan dia haram dengan sebab nifas oleh segala perkara yang haram dengan sebab haid. Sebab dia li'annahu damu haidin mujtami'. Sesungguhnya darah nifas sebenarnya adalah darah haid yang berkumpul. Okey, nampak kan? Darah haid yang berhimpun. Maka fahukmuhu hukmul haid, maka hukumnya nifas adalah hukum haid fi sa'iri ahkamihi, pada kesemua hukum hakam haid, illa fi syai'ain, melainkan pada 2 perkara yang tak sama. Jadi hukum nifas dengan hukum haid sama, melainkan pada 2 perkara tidak sama. Sebab dia sama, sebab sebenarnya darah nifas adalah darah haid yang berhimpun pada asalnya. Okey, boleh faham? Jelas kan? Maka semua hukum dia sama dengan hukum haid, melainkan pada 2 perkara. 2 perkara. Ahaduhumah, yang pertama daripada keduanya adalah annal haidha yujibul bulugh, bahawasanya haid mewajib ia akan baligh. Maksudnya di antara tanda baligh seseorang perempuan adalah
dengan datangnya haid. Tetapi datang nifas bukan tanda bagi baligh. Okey, boleh faham? Tetapi perempuan yang keluar darah nifas adalah perempuan yang baligh. Baligh bukan kerana darah nifas, tetapi kerana keluar mani sebelum daripadanya, kerana inzal. Sebab itulah dia mengandung. Okey, jelas tak? Wan nifasu la yujibu, dan nifas tidak mewajiblah ia akan balik. Maksud dia tidak mewajib ia akan balik, bukanlah alamat nifas tu menjadi alamat bahawasanya perempuan itu balik, bukan. Sebab dia li thubutil bulugh qablahu qabla nifas, kerana sabitnya balik sebelum daripada nifas, bil inzal, dengan datangnya, dengan keluarnya mani. Faham tak lagi? Mani mana? Alladhi habalat minhu, yang mengandung ia perempuan, minhu minalladhi, daripada mani tersebut. Okey, jelas kan? Okey, athani, yang kedua, yang berbeza di antara haid dengan nifas, annal haidha yata'allaqu bihil iddatu wal istibra'. Bahawa haid dia bergantung, bersangkut paut dengannya oleh iddah dan istibra'. Bergantung dengannya oleh iddah dan istibra'. Maksud dia bergantung dengannya oleh iddah dan istibra', ketika seorang perempuan dicerai oleh suami dia dan dia saat itu datang haid, masih lagi ada haid, maka iddah dia adalah 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Manakala perempuan yang mengandung, apabila dia dicerai oleh suami dia, maka iddah dia bukanlah setelah daripada habis nifas, tetapi setelah daripada bersalin. Okey, boleh faham kan? Kenapa ada berlaku perbezaan? Satu. Yang keduanya, masalah istibra'. Dia istibra' mengikut istilah fiqh, dia ada 2. Yang pertamanya istibra' yang berkait dengan taharah. Setelah daripada kita qada hajat, maka kita istibra'. Hukum istibra' adalah sunat. Melainkan kalau orang tu yakin ada saki baki, maka tu wajiblah. Okey, jelas kan? Kita ada benda istibra' berkait dengan taharah, dan kita ada istibra' yang berkait dengan perkahwinan, yang berkait dengan persetubuhan. Istibra' yang berkait dengan perkahwinan ataupun persetubuhan tu adalah istibra' dengan makna memastikan bebas rahim daripada kandungan, supaya tidak bercampur nasab. Okey, kita buat contoh. Nabi SAW menyebut bahawasanya tidak boleh bersetubuh dengan perempuan yang hamil. Kalau sekiranya orang tu ada dia dapat hamba yang hamil, tidak boleh bersetubuh sehingga dia bersalin. Okey, boleh. Lepas tu, manakala perempuan ataupun hamba yang tidak hamil, tidak boleh juga disetubuhi, melainkan hatta tahid, melainkan dia kena datang haid sekali. Okey, datang haid sekali itu adalah sebagai istibra' untuk hamba tersebut. Okey, boleh faham? Jadi bermakna kalau dia dapat hamba yang mengandung, dia bukanlah istibra'nya. Okey, setelah daripada habis nifas, bukan dengan bersalin. Okey, jelas tak? Wala yata'allaqani, dan tidak bersangkut paut keduanya, maksudnya iddah dan istibra' bin nifas. Sebab dia li husulihima, kerana hasil keduanya, iddah dan istibra' qabla nifas, iaitu bimujarradil wiladah, dengan semata-mata bersalin. Jelas kan? Semata-mata bersalin, hasil dah, berlaku dah istibra'. Qala Ibn Rif'ah, telah berkata oleh Imam Ibn Rif'ah, naqlan anil Bandaniji. Naqal, dia petik daripada Al-Bandaniji. Al-Bandaniji adalah Al-Qadhi Abu Ali Hasan bin Abdullah Al-Bandaniji, wafat pada tahun 425 Hijrah. Al-Qadhi Abu Ali Al-Hasan bin Abdullah Al-Bandaniji, wafat pada tahun 425 Hijrah. Seorang ulama besar juga ni. Dia katakan Imam Ibn Rif'ah, dia naqal daripada Al-Bandaniji. Dia kata wala yasqutu, maksudnya masih lagi ada perbezaan di antara haid dengan nifas, bukan hanya 2 ni saja. Nak rayak gitu. Faham tak, Fendi? Ada lagi. Mana? Wala yasqutu bi aqallihi salah, dan tidak gugur dengan sekurang-kurang nifas sembahyang. Maksudnya tidak ada sembahyang fardu yang gugur dengan sekurang-kurang nifas. Faham tak? Sekurang-kurang nifas lama mana?
Satu lahzah. Ada tak dengan sebab satu lahzah gugur satu fardu sembahyang? Tak ada. Sebab mana ada satu waktu yang waktu sembahyang hanya satu lahzah. Betul tak gitu? Manakala sekurang-kurang haid sehari semalam. Ada tak sembahyang yang gugur? Jadi maksudnya sekurang-kurang nifas dia tidak menggugurkan sembahyang. Manakala sekurang-kurang haid dia menggugurkan fardu sembahyang. Sebab tu dia kata wala yasqutu, dan tidak gugurlah bi aqallihi, dengan sebab sekurang-kurang nifas tidak gugur as-salatu oleh sembahyang. Ai kerana dia ai li anna aqallan nifas, kerana sesungguhnya sekurang-kurang nifas la yastaghriqu waqta as-salah, dia tidak mengambil ataupun dia tidak memakan masa waktu sembahyang, ataupun dia tidak menghabisi waktu sembahyang. Faham lagi? Dia tidak istighraq, tidak menghabisi waktu bagi satu sembahyang. Sebab sekurang-kurang dia adalah satu lahzah. Li'annahu, kerana sesungguhnya sekurang-kurang nifas in wujida fil athna, jika didapati akan sekurang-kurang nifas satu lahzah saat itu, fil athna ay fi athna'i waqti salah, pada tengah waktu sembahyang, maka faqad taqaddama wujubuha. Faham tak Pak Effendi? Maka sungguhnya telah terdahulu oleh wajib sembahyang. Okey, masuk zuhur pukul 3 orang tu, perempuan tu datang nifas satu lahzah. Wajib sembahyang pada dia. Sebab dia sebelum pukul 3 saat ni tu telah wajib atas dia sembahyang. Okey, boleh faham kan? Nah, itu maksudnya faqad taqaddama wujubuha. Wa in wujida fil awal, dan jika didapati akan dia akan aqal an-nifas fil awal, maksud fi awali waqti salat, pada permulaan waktu sembahyang. Masuk je zuhur, tubik darah nifas satu lahzah. Faqad lazimat, maka sesungguhnya lazimlah ia sembahyang atas perempuan tersebut biling kita dengan sebab berhenti. Sebab apabila darah berhenti dalam waktu, maka wajib dia kena sembahyang. Nampak tak? Mudah kan? Bi khilafi aqallil haid, berbeza dengan sekurang-kurang haid. Fa innahu, maka sesungguhnya sekurang-kurang haid ya'ummul waqta, meratai akan waktu sembahyang. Okey, boleh faham? Sebab sekurang-kurang haid sehari semalam. Ada tak dalam sehari semalam tu sembahyang yang ditinggalkan? Ami? Ada tak? Ada. Okey, habis. Wa rubbama yuqal, dan boleh dikatakan qad yasqutuhu fima, ataupun qad yusqituhu pun boleh. Qad yusqituhu fima idza baqiya min waqti ad-darurati ma yas'u takbirat al-ihram fanafisat, ataupun fanufisat, boleh baca dua. Sebelum ni kita bincang dah bagi dia. Fanufisat, fanafisat, boleh baca dua. Fanufisat, fanafisat. Aqallan nifas fi aqallan nifas fi, fa innahu la yajibu qada'a tilka as-salah, fa 'ala hadha la yustathna ma qalahu. Jadi seolah-olah Imam Ibn Rif'ah menyebut, diambil daripada apa yang disebut oleh Imam Al-Bandaniji, bahawasanya ada perbezaan antara haid dan nifas lagi adalah nifas dia tidak menggugurkan, sekurang-kurang nifas dia tidak menggugurkan fardu sembahyang. Tetapi sekurang-kurang haid dia menggugurkan fardu sembahyang. Boleh faham? Cuma kalau kita nak kaji lebih secara mendalam, sebenarnya sekurang-kurang nifas kadang-kadang dia juga tidak menggugurkan, dia juga kadang-kadang dia juga menggugurkan fardu sembahyang. Sekurang-kurang nifas kadang-kadang dia juga menggugurkan fardu sembahyang. Ni kena huraikan lambat sikit. Sebab ni panjang sikit. Sebab dia kena cerita bab lain. Atau warubbama yuqal yusqituhu, menggugurlah ia sekurang-kurang nifas. Hu kembali kepada sembahyang. Sekurang-kurang nifas dia menggugurkan sembahyang. Fima idza baqiya min waqti ad-darurati, pada permasalahan apabila berbaki daripada waktu darurah, ma yas'u takbiratul ihram, apa hak yang terus sekadar takbiratul ihram. Jadi maksud waktu darurah di sini adalah seorang perempuan hilang mani' pada penghujung waktu. Seorang perempuan ataupun seorang dia hilang mani' pada penghujung waktu, maka dikirakan waktu darurah bagi dia. Okey, boleh faham tak Pandi? Maka wajib dia sembahyang walaupun hanya dia sempat sekadar takbiratul ihram.
Ingat tak kita hurah sebelum daripada ni? Ingat tak? Ingat? Ke tak ingat? Okey. Jadi sebelum daripada ni kita bincang lagu mana seorang perempuan, dia sebenarnya bukan hanya perempuan saja. Bukan semua orang. Orang gila ke? Orang kanak-kanak yang balik ke? Orang kafir memeluk Islam ke? Ketika hilang mani' pada penghujung waktu. Ini dipanggil benda zawalul mani'. Kita ada turuwul mani' dan zawalul mani'. Dua perbahasan yang berbeza. Dan kita pernah bincang beberapa kali sebelum daripada ni. Ketika zawalul mani', hilang mani' pada penghujung waktu. Kalau sempat mengerjakan sembahyang. Di antara hilang mani' dengan penghujung waktu, maka sepakat ulama mengatakan wajib dia kena sembahyang. Sebab mani' tak ada dan waktu masih lagi berbaki. Seorang tu dia sembuh daripada gila. Seorang perempuan bersih daripada haid. Seorang perempuan bersih daripada nifas. Kita buat contoh orang puan bersih daripada haid lah, mudah sikit. Orang puan bersih daripada haid dalam pukul katakanlah pukul 6.30. Jadi daripada 6.30 hingga pukul 7 suku tu nak masuk maghrib itu masih lagi dang untuk dia sembahyang asar. Maka wajib dia kena sembahyang asar. Itu dipanggil dia zawalul mani'. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i kalau dia sempat satu rakaat pun sepakat mengatakan wajib dia kena sembahyang. Kerana di sana ada hadis kata Rasulullah, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salah. Sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang, maka dia sempat sembahyang tersebut. Maksudnya dari waktu berbaki seminit lagi. Seminit dang satu rakaat kan? Waktu berbaki seminit lagi dang satu rakaat. Tiba-tiba dia mengalami suci. Maka ketika tu wajib dia kena sembahyang. Asar tu ataupun zuhur tu ataupun maghrib tu wajib dia sembahyang. Adapun kalau kurang daripada satu rakaat, tempoh di antara hilang mani' dengan habis waktu kurang daripada satu rakaat, tak sampai seminit, maka berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, sehingga kan kalau hanya sempat tempoh takbiratul ihram daripada hilang mani' kepada habis waktu, tetap wajib dia kena sembahyang. Jelas tak? Jelas Allahu Akbar lebih kurang dalam 2 saat. Jadi 3 saat lepas daripada berhenti darah haid, habis waktu. Maka orang puan tu tak kena sembahyang. Waktu dia ketika tu dinamakan sebagai waktu darurah. Jelas? Jelas tak? Dia tetap wajib kena sembahyang ketika hilang mani' adalah perempuan saat ni tu, berhati molek. Perempuan saat ni tu dia sempat waktu untuk menyelesaikan sembahyang sebelum daripada datang mani' yang berikutnya. Dia apabila berhenti mani', tiba-tiba datang mani' pula lepas daripada tu. Berhenti mani', kemudian datang pula. Maka ketika tu disyaratkan, mesti kena cukup waktu untuk dia menyelesaikan sembahyang. Okay, boleh faham? Jadi tengok, pada penghujung waktu asar, tinggal kata setengah minit. Tiba-tiba hilang mani', maksudnya dia bersih daripada haid. Maka wajib dia kena sembahyang asar. Jelas? Dah wajib dia kena sembahyang zuhur. Tu malah kita nak bincang. Kita nak bincang wajib dia kena sembahyang asar. Okey, wajib dia sembahyang asar. Dia kena qada lah sebab dah nak sembahyang asar dalam waktu asar. Kena qada lah. Okey, boleh faham? Tetapi kalau sekiranya lepas daripada hilang mani', datang mani' yang lain, maka ketika tu disyaratkan dia kena sempat kadar menyempurnakan sembahyang. Untuk melakukan sembahyang asar 4 rakaat perlu kepada 5 minit. Sekali dengan bersuci perlu kepada 7 minit sebagai contoh. Bersuci 2 minit, mana sembahyang asar 5 minit. Jadi 7 minit sebagai contoh. Jadi daripada berhenti haid hingga datang mani' yang lain, mesti kena cukup 7 minit. Kalau tidak cukup 7 minit, maka gugur kewajipan sembahyang asar. Sebagai contoh, seorang perempuan, dia gila. Okey, orang gila tidak wajib sembahyang. Tiba-tiba pada penghujung waktu asar, tinggal lagi 2 minit, tiba-tiba dia sembuh daripada gila. Masih lagi berbaki waktu asar. Dia sembuh daripada gila. Okey, boleh faham? Maka ketika tu wajib dia kena sembahyang asar. Tiba-tiba tak edang, dia nak sembahyang, tiba-tiba datang haid.
Okey, datang manik yang lain. Okey, daripada sembuh daripada gila, hilang manik yang pertama, hingga datang manik yang kedua saat ni tu, kalau cukup tempoh untuk sembahyang dan bersuci, maka wajib dia kena qada balik. Selepas daripada dia suci daripada haid nanti. Tapi kalau tidak cukup tempoh untuk dia sempurnakan sembahyang, sehinggalah datang pula manik yang berikutnya, tak cukup tempoh. Maksudnya, 3 minit je. Daripada sembuh daripada gila, lepas tu datang haid balik, maka ketika tu tidak wajib dia sembahyang tersebut. Okey, boleh faham? Tak wajib sembahyang asar. Jelas tak? Nampak dah kan? Okey. Jadi, apabila kita faham masalah ni, masalah yang kita urus saat ni, kita akan faham masalah ni. Kata, warubbama yuqad, dan boleh dikatakan juga, qad yusqituhu. Kadang-kadang, sekurang-kurang nifas juga menggugurkan sembahyang. Pada permasalahan apabila berbaki daripada waktu darurah, ma yasa'u takbiratul ihram. Apa hak yang telus takbiratul ihram. Jadi apabila waktu berbaki daripada waktu darurah, iaitu perempuan yang hilang manik pada penghujung waktu, maka itu dinamakan waktu darurah. Okey, boleh faham kan? Jadi wajib tak dia sembahyang? Wajib dia kena sembahyang. Sebab dia masih sempat takbiratul ihram. Wajib tak dia sembahyang sah? Wajib. Sebab dia sempat benda sekadar takbiratul ihram dalam waktu darurah. Lepas tu, ketika tu tiba-tiba fanafisat, keluar darah nifas. Aqallan nifas, sekurang-kurang nifas. Maksudnya datang pula manik. Faham tak Fendi? Datang pula manik. Ketika berhenti manik, datang manik. Antara zawalul manik dengan turuul manik pula tidak sempat waktu untuk menyelesaikan sembahyang dan tuhur bersuci yang perlu dilakukan untuk sembahyang tersebut. Okey, boleh faham? Fanafisat aqallan nifas fihi fa innahu la yajibu qada'u tilka as-salah. Tidak wajib dia qada sembahyang tersebut. Okey, jelas tak? Faham dah? Fa'ala hadha, ay fa in jarayna ala hadha, maka jika kita berlaku di atas ini, di atas hak yang kita sebut saat ni, tu, la yustathna ma qalahu, maka tidak dikecualikan apa hak yang telah berkatalah ia Imam Ibn Rif'ah. Hu akan dia akan mah. Jadi apa hak yang diperkatakan oleh Imam Ibn Rif'ah tidak dikecualikan. Okey, boleh faham? Maksudnya tidak ada perbezaan di antara nifas dengan haid pada sudut tu. Okey, boleh faham? Sebab tadi kan dikata ada perbezaan kan? Sekurang-kurang haid dia menggugurkan sembahyang, sekurang-kurang nifas tidak menggugurkan sembahyang. Rupa-rupanya ada juga sekurang-kurang nifas menggugurkan sembahyang. Masalah mana? Masalah yang kita cerita tadi. Okey, habis. Seterusnya, wa umurun nifas sittina yauman, 60 hari. Ka'umuril haid aktsarul haid. Maksudnya kalau melepasi darah nifas 60 hari. Kan sebanyak-banyak nifas berapa hari, Ming? Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Sebanyak-banyak nifas berapa hari, Zo? Zo, sebanyak nifas berapa hari? 60. Allah Rabbi. Baik. Jadi tiba-tiba darah nifas seorang perempuan keluar melepasi 60 hari. Dimaksud melepasi inilah adalah tidak berhenti. Melepasi maksudnya tidak berhenti. Daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-61 berterusan. Okey, katanya adalah hukum dia ka'umurhi, seperti melepasinya haid aktsarul haid. Okey, boleh faham? Maksudnya perempuan tu adalah perempuan mustahadah. Cuma hak yang sebelum ni adalah mustahadah fil haid, hak ni adalah mustahadah fil nifas. Jelas tak? Nampak sebab benda li'anna nifas kal haidhi fi ghalibi ahkami. Kerana benda dia kata kalau nifas melepasi 60 hari adalah seperti melepasi haid 60 hari. Sebab benda dia kata sama dengan haid, kerana nifas seperti haid pada kebanyakan, pada ghalibi ahkami, pada kebanyakan hukum hakam nifas. Kebanyakan hukum hakam nifas dia sama dengan haid. Fakadzalika fi raddi ilaihi indal iskal. Maka seperti demikian itu pada kembali kepadanya ketika iskal. Jadi ketika ada masalah, sampai ke hari yang ke-61 masih lagi ada darah, maka kita sama dengan hukum haid, kembali kepada haid. Lagu mana?
Apabila lebih daripada 15 hari masih lagi ada darah, maka perempuan tersebut dikirakan sebagai perempuan mustahadah. Maka fayunzar, maka dilihat a mubtada'atun fin nifas. Maksudnya ahya, adakah dia saat itu mubtada'atun fin nifas? Adakah hiya, perempuan saat itu Zul tanya untuk mustahadah nufasa ada juga ke zat taqatu' syekh berserta khilaf yang berlaku padanya. Ya ada Zul. Dia ada juga ada juga. Baik. Katanya sebab dia dalam permasalahan darah perempuan ni sebenarnya banyak berlaku khilaf sebenarnya. Banyak berlaku ataupun ada berlaku khilaf sebenarnya. Sebab kita kebodohkan setiap setiap hukum hakam yang tidak mempunyai dalil qat'i, tidak mempunyai dalil qat'iyud dalalah, maka pastinya ia berlaku khilaf. Setiap hukum yang sabit dengan dalil dhanniyud dalalah, maka dia pastinya tempat berlaku perselisihan di kalangan ulama. Kerana ulama mujtahid akan berijtihad dalam permasalahan tersebut. Wallahu a'lam. Katanya fayunzar mubtada'atun ay ahiya mubtada'atun fin nifas am mu'tadatun mumayyizah am ghairu mumayyizah. Adakah dia perempuan yang kali pertama pada nifas ataupun perempuan yang biasa dah mumayyizah yang dapat membezakan au am ghairu mumayyizah ataupun tidak dapat membezakan. Cuma masalah mu'tadah mumayyizah ni ada perbincangan dia yang panjang. Sama juga ghairu mumayyizah ada perbincangan dia yang panjang. Tapi dalam kitab Mughnil Muhtaj dia tidak sebut perbincangan yang panjang. Dia perbincangan yang panjang boleh tengok dalam kitab Risalah Baqusyair ataupun dalam kitab kitab jawapan Imam Ibn Hajar Al-Haytami kepada kepada persoalan hak yang diajukan oleh Imam Baqusyair. Di dalam risalah tersebut ada perbincangan yang panjang dalam permasalahan ni. Baik. Katanya mana? Am ghairu mumayyizah. Wa yuqasu bima taqaddama fil hayd, dan diqiyaskan akan nifas bima taqaddama fil hayd dengan apa yang telah lepas pada bab haid. Samalah, tiru samalah. Maksudnya faturaddul mubtada'atul mumayyizatu ila tamyiz. Maka dikembalikan perempuan mubtada'ah yang kali pertama datang darah nifas. Okey, boleh faham al-mubtada'ah maksud kali pertama datang darah nifas ni. Lepas tu tiba-tiba lebih daripada 60 hari. Okey, boleh faham? Al-mumayyizah yang dapat membezakan, di sana ada darah yang kuat, di sana ada darah yang lemah. Dikembalikan dia ila tamyiz, kepada tamyiz. Tapi dengan syarat bi syarti alla yazid al-qawiyyu ala 60. Dengan syarat tidak lebih darah yang kuat di atas 60 hari. Faham tak Mandi? Kan dulu kan kena kembali kepada tamyiz dengan syarat darah yang kuat tidak lebih daripada 15 hari. Faham tak lagi? Sama juga ni dengan syarat darah yang kuat tidak lebih daripada berapa? 60 hari. Tapi wala dhabta fi dhaif, dan tidak ada dhabit pada dhaif. Kan dulu ada dhabit kan pada dhaif, dan disyaratkan darah yang dhaif jangan kurang daripada 15 hari. Betul tak gitu? Faham tak lagi? Untuk dijadikan darah yang kuat saat itu darah haid, darah yang dhaif yang tengah dia itu jangan kurang daripada 15 hari, sebab darah dhaif tu kita hukumkan sebagai suci. Sekurang-kurang suci adalah 15 hari. Okey, boleh faham? Dan di sini tidak ada dhabit pada darah yang dhaif. Okey, boleh faham tak? Tidak ada dhabit pada darah yang dhaif. Okey. Katanya begitu juga tidak ada tidak disyaratkan juga akan tidak lebih darah yang kuat di atas 60. Kan dulu kan dalam bab haid mesti jangan lebih daripada 15 hari 15 malam, dan jangan kurang daripada sehari semalam. Lepas tu darah dhaif jangan kurang daripada sekurang-kurang suci. Betul tak gitu? Faham tak lagi? Jangan kurang daripada 15 hari.
3 syarat kan. Hak lepas dah dalam bab haid. Cuma hak ni kena ambil satu syarat je. Hak 2 syarat lagi tidak diguna di sini. Kerana hak dulu dia katakan darah kuat jangan kurang daripada sehari semalam. Hak ni tak boleh guna. Sebab mana? Sebab sekurang-kurang nifas adalah satu lahzah. Faham? Jelas tak? Lepas tu yang keduanya masalah darah dhaif tidak disyaratkan mesti kena jangan kurang daripada 15 hari. Hak ni tidak guna syarat tersebut. Okey, jelas tak Fandi? Okey, habis. Katanya wa ghairul mumayyizah ila lahzatin fil azhar, dan perempuan hak yang tidak dapat membezakan sifat darah, hak yang tidak dapat membezakan sifat darah tapi dia mubtadaah dah. Wa ghairul mumayyizah ni ataf pada al mumayyizah. Tadi kan faturaddul mubtada'atul mumayyizah. Hak ni wa ghairul mumayyizah, maksudnya faturaddu al mubtada'atu ghairul mumayyizah, maka dikembalikan mubtadaah hak yang tidak dapat membezakan sifat darah ila lahzatin fil azhar, kepada satu lahzah mengikut kaul al azhar. Faham tak lagi? Maksudnya nifas ni satu lahzah sahaja. Lepas daripada bersalin satu lahzah, nifas selepas daripada itu dikirakan istihadah. Sama dengan masalah perempuan haid dulu. Haid dia sehari semalam. Hari yang kedua, sampai ke hari yang ke-29, sampai ke hari yang ke-30 dihukumkan istihadah. Ingat tak? Ingat? Ni sama juga satu lahzah. Sebab dia kena ambil sekurang-kurang nifas. Dulu ambil sekurang-kurang haid. Itu pandangan al-azhar. Muqabil al-azhar ambil ghalib 6 ataupun 7 hari. Hal ni pun muqabil al-azhar ambil 40 hari. Maksudnya ada khilaf di antara al-azhar dengan muqabil al-azhar. Al-azhar ambil satu lahzah sahaja. Muqabil al-azhar ambil ghalib nifas, iaitu 40 hari. Jelas tak? Nak baca laju sikit Baik. Kena ingat benda hak belakang dah. Benda hak yang kita bincang banyak lebar. Dak ingat tu payah sikit hak ni. Namin. Gosok bulu keni aja Katanya wal mu'tadatul mumayyizatu ila at-tamyiz lal 'adati fil asah. Dan maksudnya faturaddul mu'tadatul mumayyizah, maka dikembalikan mu'tadah yang mumayyizah ila at-tamyiz, kepada tamyiz lal 'adah. Ingat tak dulu berlaku khilaf kan? Kalau hak yang mu'tadah mumayyizah berlaku khilaf di antara kembali kepada tamyiz ataupun kembali kepada adat. Mengikut al-asah kembali kepada tamyiz, muqabil asah kembali kepada adat. Sama juga dengan masalah ni. Wa ghairul mumayyizah, dan hak yang mu'tadah ghairul mumayyizah tapi al-hafizah ila al-adah, wa turaddu al-mu'tadah ghairul mumayyizah al-hafizah ila al-'adati. Tu kena baca gitu. Faturaddu, maka dikembalikan al-mu'tadah, yakni perempuan hak yang istihadah pada nifas, hak yang biasa dah keluar dari nifas sebelum daripada ni, tapi ghairul mumayyizah, yang tidak mumayyizah, tapi al-hafizah dia ingat kadar dan waktu. Tapi dia tidak mumayyizah, cuma dia ingat kadar dan waktu sebelum daripada ni kan. Maka kembali kepada benda ila al-'adah. Turaddu ila al-'adah. Bukan al-hafizah ila al-'adah. Ila tu dia bertakluk kepada turad, dikembalikan ila al-'adah, kepada adah. Lepas tu watasbutu al-'adatu bimarrah, sekali adat sabit dah adat dengan sekali. Dan adat ambil yang paling akhir sekali. Faham? Tengok nifas dia hak yang paling akhir sekali. Mana beranda hak yang paling akhir? Sabit al-'adah bimarrah illam takhtalif fil asah. Jika tidak berbezalah. Okey, boleh faham? Tapi kalau berbeza, kalau susung molek, ingat tak? Sebelum daripada ni. Anak pertama 40, anak kedua 45, anak ketiga 40, anak keempat 45. Ni anak kelima berlaku istihadah jadi 40, anak keenam jadi 45. Anak main gitu lah. Jelas tak? Mudah je kan? Wa illa, dan jika tidak, sekarang ni tidak berbeza. Jika tidak, maksudnya jika tidak begitu. Maksudnya berlaku perbezaan. Okey, adat dia sebelum daripada ni kan? Maka fafihi, maka padanya at-tafsil, perincian as-sabiq fil haid, perincian yang terdahulu dalam bab haid dulu. Jelas tak Fendi? Jelas tak? Ingat tak? Kena ingat dulu lah. Baik, inilah dipanggil dia man hafizah hujjatun ala man lam yahfaz. Sesiapa yang ingat dia dapat mengatasi mereka yang tidak ingat. Orang yang ingat dia dapat mengatasi orang yang tidak ingat.
Dak ingat hak dulu. Sudahlah. Mikir pula agak lagi. Kalau ingat hak dulu, mudah je sini. Man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Ni kata ulama. Dalam matang Ar-Rahbiyah sebut lagu mana? Fahfaz fa kullu hafizin imamu. Mungkin ingat, mungkin hafaz. Sebab setiap orang yang hafaz akan menjadi imam. Akan menjadi ikutan. Jadi orang akan rujuk dia. Orang ingat kan? Baik. Katanya والناسية إلى مرد المبتدأة في قول وتحتاق في الآخر الأظهر في التحقيق. والناسية maksudnya perempuan hak yang lupa. Kau ingat kan? Ni perempuan yang lupa adat dia. Dia ada adat dah. Dia tidak mumayyizah. Tiba-tiba dia lupa adat dia. Alhamdulillah ingat Ustaz. Kalau Ustaz Fendi ingat, insya-Allah kami ingat. Jadi ukuran Ustaz Fendi. Okay. Katanya dan perempuan yang lupa adat dia kena kembali ila maraddil mubtadaah, kepada tempat kembali perempuan yang kali pertama. Hak datang nifas. Hak yang ghairul mumayyizah, maksudnya dia kembali kepada satu lahzah. Hak yang baki itu dikurangkan istihadah. Ingat tak? Dalam bahik dulu. Dalam bahik dulu. Perempuan yang mutahayyirah, hukum dia adalah kal mubtada'ah. Fafi qawlin kal mubtada'ah. Dulu kena ingat. Au mutahayyiratan bi an nasiyat adataha qadran wa waqtan fafi qawlin ka mubtada'atin. Ataupun perempuan mutahayyirah, dia lupa adat dia kadar dan waktu. Pada satu pandangan dia seperti perempuan yang kali pertama. Boleh faham? Tapi dengan syarat dia ingat permulaan dia. Permulaan keluar darah. Jelas kan? Kalau tidak ingat, sama jugalah. Mutahayyirah juga dia. Begitu juga dalam masalah ni. Kalau lupa, maka ada satu pandangan, hukum dia adalah seperti mubtada'ah. Fi qawlin, pada satu pandangan. Tu. Wan nasiyah ila maraddil mubtada'ah. Wan nasiyah ay faturaddu. Kena tahu ataf di mana tu. Wan nasiyah ay faturaddu al-mu'tadatu ghairul mumayyizati an-nasiyah. Dikembalikan perempuan mu'tadah, lepas tu ghairul mumayyizah, yang lupa pula adat dia, dikembalikan ila maraddil mubtada'ati fi qawlin, kepada marad, tempat kembali bagi perempuan yang kali pertama pada satu pandangan. Ingat tak dulu? Ingat? Okey. Lepas tu wa tahtaqu, dan berihtiyat ia. Berarti molek dulu kan dikatakan ni au mutahayyiratan bi an nasiyat adataha qadran wa waqtan fa fi qawlin ka mubtada'ah wal masyhur wujubul ihtiyat. Tapi pandangan masyhur adalah wajib ihtiyat. Okey, jelas tak? Sama juga ni wa tahtaqu, dan berihtiyatlah ia fil akharil azhar, pada pandangan yang lain hak yang al azhar. Hak yang dalam matang minhaj dia kata al masyhur. Hak ni dikata benda al azhar. Okey, boleh faham? Sama ada al-masyhur ataupun al-azhar, ni isyarat kepada khilaf di antara aqwal asy-Syafi'i. Faham tak Fendi? Faham tak lagi? Dulu dikata al-masyhur al-ihtiyat. Hak ni dikata al-azhar al-ihtiyat. Wa tahtaqu fil akhar al-azhar, pada pandangan yang lain hak yang al-azhar fi tahqiq, dalam kitab tahqiq. Dalam kitab tahqiq dia kata hak ni hak yang al-azhar. Dia kena mengambil langkah ihtiyat. Faham? Sebab dia kan mutahayyirah kan? Kena mengambil langkah ihtiyat. Ingat tak dulu? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wala yumkinu tasawwur mutahayyiratin mutlaqatin fi an-nifas bina'an 'ala al-madhhab anna man 'adatuha alla tara nifasan asla idza waladat fara'at ad-dama wa jawaza as-sittin annaha kal-mubtada'ah. Li'annahu hina idhin yakunu ibtida'u nifasiha ma'luman wa bihi yantafi at-tahayyur al-mutlaq. Ni kata Khatib Asy-Syirbini, tapi pandangan ni tidak dipersetujui oleh sebahagian daripada ulama yang lain. Antaranya Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah. Al-Hafiz Ibn Hajar bukan Al-Hafiz, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Faqih Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dia tidak sependapat dengan pandangan ni. Dan dia mengkritik pandangan ni. Okey, tak apalah, kita baca apa yang ingin disampaikan oleh Khatib Asy-Syirbini dulu.
Dikatakan wala yumkinu, dan tidak mungkin tasawwuru mutahayyiratin mutlaqatin fin nifas, tidak mungkin tasawwur tergambarnya mutahayyirah mutlaqah fin nifas. Tetapi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah dikata mungkin tasawwur mutlaqah mutahayyirah dalam nifas. Jadi seolah-olah hal yang ingin disampaikan oleh Khatib Asy-Syirbini, masalah mutahayyirah dalam nifas hanya mutahayyirah muqayyadah sahaja. Tidak mungkin berlakunya, maksudnya kita dapat gambarkan, kita dapat tasawur tahayyur mutlak pada nifas. Hak yang ada hanyalah tahayyur muqayyad. Okey, boleh faham kan? Binaan, kerana berdasarkan alal madhab, di atas pandangan hak yang kuat, anna man adatuha, bahawasanya mereka yang adat dia, alla tara nifasan asla, bahawa dia tidak melihat darah nifas sama sekali. Okey, dia tidak melihat darah nifas. Idza waladat, apabila dia bersalin. Apabila dia bersalin. Sekarang ni dia tidak melihat darah nifas. Lepas tu dia pun bersalin. Fara'atid dama, maka dia melihat darah. Dia bersalin, lepas tu dia melihat darah. Jadi orang ni, okey, berarti molek orang ni, dia tidak melihat darah nifas aslan sama sekali sebelum daripada ni. Okey, boleh faham maksudnya? Adat dia tidak melihat darah nifas sama sekali. Okey, sebelum daripada ni, dia bersalin. Lepas tu, tak keluar pun darah nifas. Tak ada. Tiba-tiba, hak ni pula, idza waladat, apabila dia bersalin. Lepas tu, fara'atid dam, maka dia melihat darah. Faham tak, Andi? Maka, wajah wazas sitin. Lepas tu, dia melepasi 60. Faham? Faham tak lagi? Dia pernah beranak. Tapi tak ada darah nifas sebelum daripada ni. Okey. Adat beranak ada. Adat darah tak ada. Gitu. Lepas tu, hak ni beranak ni, dia melihat darah, lepas tu melepasi 60 hari. Dia ni, annaha kal mubtada'ah. Dia adalah seperti perempuan yang kali pertama. Walaupun dia pernah beranak, tapi oleh kerana tidak pernah tengok darah sebelum ni, maka hukum dia adalah seperti perempuan yang kali pertama. Okey je lah. Lepas tu, li'annahu, kerana sesungguhnya, hina idhin, pada ketika itu, yakunu btida'u nifasiha, adalah permulaan nifasnya ma'lumam, diketahui. Okey, permulaan nifas diketahui ke tak? Tahu. Okey, boleh faham? Tahu permulaan nifas. Apabila tengok darah, situ permulaan nifas. Sebab itulah kata wabihi, dan dengannya, yang tafid tahayyurul mutlaq, ternafi oleh tahayyur al-mutlaq. Namun, Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata tidak ternafi tahayyur mutlaq. Kita buat contoh lain. Perempuan tu ada adat dah sebelum daripada ni. Dia beranak berapa kali dah sebelum daripada, ada adat dia dah. Tiba-tiba beranak ni darah lebih daripada 60, satu sifat. Okey, jadi bermakna dia adalah ghairu al-mumayyizah. Maka kembali kepada adat dia. Tiba-tiba dia lupa adat dia. Dia lupa adat dia. Okey, boleh faham? Jelas tak? Dia lupa adat dia. Tapi kalau lebih daripada 60 hari, mana sabar kat pandangan Khatib Asy-Syirbi. Dah kalau lebih daripada 60 hari, kalau lebih daripada 60 hari, Fendi, lebih daripada 60 hari, tak ada dah nifas di situ sebab sebanyak-banyak nifas 60 hari je. Jadi bermakna hari yang lebih tu jelas dah istihadah dah. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Ia tidak mungkin berlaku nifas selepas daripada 60 hari daripada kelahiran. Jelas tak? Anda lupa lagu mana hujah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam masalah ni. Anda baca dah. Malah dah baca lah. Tapi dah ingat. Faham tak ini? Ke mungkin berlaku nifas pula bercampur di antara nifas dengan istihadah selepas daripada hari yang ke-60? Tak mungkin kan? Jelas tak? Jelas tak? Melainkan atas pandangan yang mengatakan bahawasanya perkiraan 60 saat itu dikirakan permulaan keluar darah. Okey, boleh faham? Jadi bermakna kiraan 60 saat itu lebih daripada 60 hari daripada awal kelahiran. Jadi wallahu a'lam. Jadi pendek kata, apa yang disebut oleh Khatib Asy-Syirbini ada nampak ada jalan dia juga dah. Jadi ternafi tahayyur al-mutlaq.
Ringkas sungguh bahas bab nifas ni. Dak lelaki memang boleh sesak barat. Betul. Sesak barat. Marah kau orang barat. Kita kata sesak barat. Kita tak kata sesak timur. Jazakumullah khairah. Baik. Ana sengeleng baca laju sikit. Tapi Alhamdulillah dapat faham lah. Yang kita baca laju sebab kita sebut secara ringkas kan. Dapat faham lah. Sebab kita sebenarnya nak perhabis. Kita sikit lagi baca. Minta maaf kita ambil masa sikit. Lepas tu mana-mana yang ada hal. Tak ada masalah boleh. Boleh keluar dulu. Lepas tu boleh ikut rakaman balik lah. Tak ada masalah lah. Kalau yang ada kerja, minta maaf nak ambil masa sikit hari ni. Lebih kurang dalam 10 minit lagi anak nak baca berhabis. Khatimah. Biasanya kitab kalau ulama' dulu apabila sebut perkataan khatimah, maka dia akan berdoa kerana tafa'ul. Kerana dia tafa'ul. Apa tafa'ul? Ambil sempurna baik. Ketika kita kata khatimah, terus kita kata nas'alullaha husnaha. Begitu cara ulama' dulu. Oleh kerana kita ini hidup, penghujung kita dengan kematian. Apabila kita baca suatu benda pun, suatu kitab ke apa, kalau sampai kepada penghujung, maka kita kena ingat penghujung kita. Maka kita kena berdoa agar Allah Ta'ala elokkan penghujung kita. Khatimah ay nas'alullaha husnaha. Begitu. Biasa. Adab ulama' dulu. Ketika sampai kepada khatimah kitab, dia kait dengan khatimah dia. Terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipanggil itu, dipanggil benda tafa'ul. Benda. Khatimah ay nas'alullaha husnaha. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Khatimah nas'alullaha husnaha. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada kita husnul khatimah. Yajibu 'alal mar'ati. Hak ni perkataan ana cuba baca hak ni kerana hak ni kalau bagi orang hak yang buat kitab kitab ataupun nak tulis buku berkenaan dengan haid, comel sangat dia meletakkan perkataan ni pada permulaan. Dan insya-Allah ana yakinlah sebahagian daripada hak yang mengikuti pengajian kitab Mughnil Muhtaj akan menulis. Mungkin menulis dalam bahasa Arab dan mungkin menulis dalam bahasa Melayu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi keberkatan kepada mereka yang ada keinginan nak menulis, nak menambah dalam bahan rujukan bagi perempuan, khususnya untuk orang Melayu kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati usaha orang yang ingin menulis. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan urusan dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada dia, mengurniakan keikhlasan agar penulisan dia diterima. Apabila kita ada keikhlasan dalam penulisan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala campurkan penerimaan daripada masyarakat untuk membaca buku kita. Baik. Khatimah. Katanya yajibu 'alal mar'ati, wajib atas perempuan, ta'allumu ma tahtaju ilaihi. Dia kena belajar. Wajib atas perempuan. Wajib atas ni maksudnya wajib syarak. Ma yuthabu 'ala fi'lihi wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Baik. Wajib dia kena ta'allum, dia kena belajar. Nak belajar ni mesti kena ada orang ajar. Tapi alhamdulillah di tempat kita ramailah pakar-pakar haid, khususnya daripada perempuan. Walaupun masih kalau kita buat perbandingan masih ramai orang lelaki lebih pandai berbanding dengan orang puan. Maksudnya ramai maksudnya ramai golongan lelaki yang pandai berbanding dengan orang puan. Tapi alhamdulillah di tempat kita ramai dah yang pandai. Sebagai contoh Dr. Syamsiah, Ustazah Ummu Atirah, yang ana tengok dia dalam perkongsian beliau lah, Ustazah Farah. Baik, lepas tu ada lagi yang dalam ni yang ana tidak sebut nama. Baik, jadi alhamdulillah ramai lah yang pakar. Jadi kena belajarlah daripada orang yang pandai. Jangan belajar dengan orang yang tak pandai. Belajar dengan orang yang tak pandai, tak sampai maksud lah. Yajibu 'alal mar'ati ta'allumu ma tahtaju ilaihi. Jadi kena belajar perkara yang perlu perempuan tersebut kepadanya kepada ma. Apakah perkara yang dia perlu? Bayang min ahkamil haidhi wal istihadati wan nifas, iaitu hukum hakam haid. Itu dipanggil min ahkam, dipanggil bayan bagi ma tahtaj. Dia ma tu isim mausul. Maka isim mausul dia masih lagi tidak jelas. Maka untuk menjelaskan apakah yang dimaksudkan perkara yang perempuan tu perlu, maka didatangkan min lil bayan. Okay, jadi seolah-olah gini, wajib atas perempuan dia kena belajar hukum hakam haid, istihadah dan nifas yang dia perlu kepadanya. Dia ada juga orang yang dia tidak perlu, orang yang tidak berlaku kepada dia. Perempuan tidak mengalami istihadah, dia tidak wajib belajar hukum istihadah. Okey, sebab dia tidak perlu. Okey, boleh faham kan? Tapi kalau dia perlu maksudnya berlaku atas diri dia, maka wajib dia kena belajar lah.
Dia kena tanya lah orang. Tu. Jadi wajib atas perempuan dia kena belajar hukum hakam haid. Kita tak begitulah. Maksud dia sebab min bayang bagi ma. Ma tu maksudnya adalah hukum hakam haid. Dia kena belajar hukum hakam haid, hukum hakam istihadah, hukum hakam nifas yang dia perlu kepada hukum hakam tersebut. Fa in kana zawjuha aliman, maka jika adalah suaminya orang yang alim, lazimahu ta'limuha. Lazim akan suaminya mengajar dia. Wajib kepada suami ajar. Tu tanggungjawab suami. Tapi masalah kadang-kadang suami isteri ni dia kalau benda isteri malah jadi dak memangak nak ajar pun ada juga. Sungguh. Sungguh. Bukan wak lolok ni sungguh. Ni bukan maksudnya Ana sendiri pun pengalaman Ana lepas tu ada sahabat-sahabat lain sama juga. Kalau dengan bini sendiri dia bukan dak sungguh kan ni. Dia dah apa ajar esok ajar lusa kan duduk rumah seumur kan. Tapi dengan penangguhan tersebut akhirnya tidak belajar. Okey, boleh faham kan? Okey, fa in kana zawjuha aliman. Betul Ustaz Dr. Syamsiah kata betul Ustaz, biasa suami dah ajar bininya. Ya gitulah. Jadi bukan anak seorang orang lain pun sama. Cuma masalah-masalah yang tertentu ditanyalah. Maksudnya kalau kita nak ajar Ustaz daripada A sampai ke Z tu, maksud hak yang terperinci tu payah dok Lepas tu sebab bini dok ajar orang lain kan. Mari ambil Quran sikit nak ajar. Kejap nak buat benda lain dulu. Mari buat benda lain dulu. Jadi gitulah. Allah Rabbi. Biarlah nak buat ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kecuaian kita, kesilapan kita, kesalahan kita. Okey, lazimahu ta'limuha. Wajib dia kena ajar. Wa illa, dan jika tidak. Jika tidak maksudnya benda kalau suami dia tidak alim ataupun suami dia tidak ajar. Dua. Suaminya tidak alim ataupun tidak ajar. Kalau alim tak ajar sama je kok. Tetap tidak tahu. Maka fadahal khuruj li su'alil ulama. Maka harus bagi perempuan keluar. Boleh bagi perempuan lang lil jawaz. Boleh bagi perempuan itu keluar li su'alil ulama untuk bertanya para alim ulama. Bukan boleh bal, tengok dia mari lil idrab, bal lil idrab. Okey, boleh faham? Idrab bahkan wajib ia keluar untuk bertanya ulama ataupun wajib dia bertanya sebab kita zaman kita tidak perlu keluar. Wajib dia kena bertanya. Sama ada dia keluar sendiri ataupun diwakilkan kepada orang keluar ataupun zaman kita lah ni telefon ke WhatsApp ke. Faham? Cuma sebaik-baiknya orang puang ni dia kena cari benda orang puang dulu tanya. Itu sebaik-baiknya. Supaya mudah. Faham? Kalau tak ada orang puang baru orang lelaki pun tu kena jaga molek. Dalam berwhatsapp kena jaga molek. Kena jaga adab-adab dia bahaya. Kan zaman kita zaman fitnah. Kita kena jaga. Kena jaga hubungan di antara lelaki dengan perempuan ni dalam hal-hal tertentu diharuskan tapi jangan melebihi daripada kadar yang diharuskan. Sama juga kalau nak mari tanya orang lelaki saat itu kena biar ada mahram. Kena ada orang-orang lain. Dan orang lelaki kena tegah dalam masalah ni. Kena tegah sikit dalam masalah ni. Bukan tegah sombong ke tak, bukan. Tetapi untuk menjaga menjaga perkara yang lebih besar. Tu kita kena faham. Tambah-tambah ujian bagi ustaz dengan ustazah ni lebih besar. Ujian ustaz dan ustazah adalah lebih besar. Baik. Pada setang saja hak yang duk asuk ustaz dengan ustazah kan. Kalau orang-orang biasa hak komar-komar je. Jadi ujian lebih besar kita kena jaga lebih besar lah. Allah Rabbi. Katanya wa illa falahal khuruj li su'alil ulama bal yajib wa yahrumu alaihi man'uha, dan haram atas suaminya menghalang perempuan. Suami kalau dia nak halang perempuan untuk bertanya benda yang wajib kepada perempuan tidak boleh. Haram suami menghalang. Kerana kewajipan kewajipan perempuan bertanya itu adalah kewajipan yang datang daripada syarak. Benda Allahu Rabbi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu fi'il amar wajib. Jadi oleh kerana ia adalah tuntutan daripada syarak,
maka menghalang kewajipan yang diwajibkan oleh syarak hukum dia adalah haram. Sebab tu haram suami menghalang isteri dia keluar untuk belajar fardu ain, tetapi dengan syarat, bukan haram secara mutlak. Nanti dulu. Jangan gaduh. Tak boleh tok lelaki larang bini keluar belajar. Nanti dulu. Illa an yas'ala huwa. Melainkan bahawa bertanyalah ia kembali kepada siapa? Suami. Huwa dia sendiri. Lepas tu wa yukhbiruha ataupun yukhbiraha, dan menceritalah ia suami akan dia akan perempuan. Maksudnya suami boleh halang isteri keluar daripada belajar fardu ain kalau suami saat itu boleh tolong tanya. Suami kata, hai aku dah agak kalau suruh dia pergi tanya takut dia pergi kedamah pula. Contoh, dia pergi kona kot lain juga. Apa aku pergi tanya diri. Ketika tu tak bolehlah keluar. Kena minta izin daripada suami lah. Katanya, lepas tu fatastaghni bidzalik, maka mencukupilah ia perempuan dengan demikian itu. Okey, cukuplah. Apa maksudnya? Memadalah. Sebab suami tanya dah, sekarang ni dia nak tahu hukum. Jadi apabila suami yang menjadi wasithah, maka memadalah. Walaysa lahal khuruju ila majlisi zikrin aw ta'allumi khairin illa biridah, dan tidak harus bagi perempuan. Laisa laha, tidak harus baginya bagi perempuan al-khuruj keluar ila majlisi zikrin, kepada majlis zikir. Majlis zikir sebagai contoh baca yasin, tahlil, majlis maulid sebagai contoh kan. Au ta'allumi khair, ataupun belajar kebaikan yang bukan fardu ain. Illa biridahu, melainkan dengan keredaan suami. Kena minta keizinan daripada suami. Sama ada keizinan yang khusus ataupun keizinan yang umum. Okey, habis. Selesai masalah tu. Okay, ni penting lah. Orang puan kena faham masalah ni. Katanya, wa idhan qata'a damul haidhi awin nifasi wa ghtasalat aw tayammamat haithu yushra'u lahat tayammum falizawji an yata'aha fil hal min ghairi karaha. Apabila berhenti darah haid atau nifas, Ustazah Dr. Syamsiah kata, Ustaz, untuk ngaji online pun mesti kena minta izin suami juga kan? Ya, kena minta izin suami. Sama dengan masalah tidak dibolehkan kepada perempuan berpuasa sunat ketika suami berada di rumah. Sebab apabila perempuan mengaji, buat benda yang lain, jadi dia akan masyghul benda yang lain, dia akan tinggal suami dia. Maka ketika suami ada hak setiap masa isteri, okey, boleh faham kan? Maka kena minta izin daripada suami. Melainkan kalau benda tu fardu ain. Masalah fardu ain jelas. Kalau bukan masalah fardu ain, kena minta izin lah. Tapi sebenarnya suami ni lebih suka kalau perempuan minta izin kan. Sikit-sikit minta izin kan bagus. Baik. Katanya, wa idzan qata'a damul haid, apabila berhenti darah haid awin nifas ataupun nifas, wa ghtasalat, dan mandi perempuan, aw tayammamat, ataupun tayammum, haitsu yushra'u lahat tayammum, ketika dituntut baginya bertayamum. Jadi kalau tak ada air, maka dia kena tayamum lah. Sama ada dimandi ataupun tayamum ketika tidak ada air. Zul kata betul Ustaz. Zul kata. Zul tak ada bini lagi. Jadi di yushra'u lahat tayammum. Ketika di tempat yang di syariat dituntut baginya tayamum, ketika tak ada air dia kena tayamum kan, sebagai ganti daripada mandi. Okey, apabila darah haid berhenti, darah nifas berhenti, lepas tu dia mandi, ataupun kalau tak ada air, dia bertayamum. Maka ketika tu faliz zauji, maka harus bagi suami ay yata'aha, bersetubuh dengan isteri tersebut fil hal, pada waktu itu, min ghairi karahah, tanpa makruh. Berhenti je darah, apabila dia mandi, maka tak ada makruh sikit pun suami bersetubuh. Sama ada darah tersebut berhenti sebelum daripada tempoh adat ataupun berhenti selepas daripada tempoh adat. Ada puang datang darah 7 tiba-tiba hak ni datang 4 hari. Apabila darah berhenti, maka dia pun mandi, maka boleh tak suami dia nak bersetubuh? Boleh. Adakah makruh sebab melihat kepada tidak sampai lagi tempoh adat? Tidak. Baik. Cuma katanya fa in khafat audad dam, maka jika bimbang ia kembali darah. Ni masalah bimbang kembali darah, kebiasaan berlaku bagi perempuan yang darah berhenti sebelum daripada sampai tempoh beradat. Kalau dia takut kembali darah. Tapi sebenarnya ada
benda khauf yang kedua iaitu darah berhenti teruk. Dan kita kata bodoh benda ihtimal yang paling kuat adalah darah berhenti teruk. Okey, kalau dia bimbang kembali darah, ustuhibba lahat tawaqqufu fil wad'i ihtiyata. Disunatkan sahaja. Sunat baginya tawaquf pada wati kerana mengambil langkah ihtiyat. Adakah wajib? Wajib tak, Mandy? Tak. Orang puan ni biasa darah haid 7 hari. Tiba-tiba bulan ni datang 3 hari darah berhenti. Okey, daripada segi hukum, wajib dia kena mandi. Apabila dia mandi, boleh dah suami dia bersetubuh. Bukan wajib bersetubuh, boleh bersetubuh. Makruh ke tak? Tak makruh. Faham? Cuma kalau dia bimbang darah datang balik, maka sunat dia mengambil langkah ihtiyat. Maksudnya tidak wati. Baik. Wa fi tayammum falizawji an yata'aha fil hal min ghairi karahah. Dan pada tayammum tawaquf fil wad'i ihtiyatan wa fi tayammum gitu. Ha? Wa fi? Gimana? Ha? Benda-benda? Wafi? Cik tengok macam mana? Mana tengok kejap. Mana? Mana? Oh, gitu. Oh, silap anak ni. Wafit tayammumi fali. Oh, silap ni. Oh, silap. Oh, kita anak banyak salah. 2 bagi. Okey, Abi. Katanya, wafi kutubil gharib, dan dalam kitab gharib. Dia kitab gharib ni maksudnya kitab gharibil hadis. Iaitu yang dimaksud dengan kitab al-gharib di sini adalah kitab An-Nihayah fi gharibil hadis karangan Imam Ibnul Athir. Dalam kitab Al-Gharib menyebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-ghaisatah wal mughawwisah. Rasulullah melaknat perempuan ghaisah dan mughawwisah. Siapa ghaisah? Fal ghaisah, perempuan ghaisah ni hiya allati la tu'limu zawjaha annaha haid liyajtanibaha. Iaitu perempuan yang tidak khabar, la tu'lim, yang tidak memberi, dia tidak khabar kepada suaminya bahawasanya dia datang haid, supaya liyajtanibaha, supaya suami menjauhi dia. Dia datang haid tak khabar kepada suami. Jadi suami setubuh dia dalam keadaan dia datang haid. Itu dipanggil dia al-ghaisah. Fayujami'aha ataupun fayujami'uha wa hiya haid, maka bersetubuhlah suami dengan dia dalam keadaan dia sedang haid. Rasulullah laknat perempuan ini. Wal mughawwisah, dan perempuan mughawwisah pula hiya allati la takunu haidan patu fatak zibu ala zawjiha. Dia tidak haid, dia tidak datang haid, lepas tu dia pelawak, dia lebong suami dia. Bahasa dekat dia lebong, tipu, dia benda berbohong, fatakzibu, maka dia berbohong ala zawjiha, kepada suami dia. Wa taqul, dan dia berkhabar kepada suami, ana haid, aku datang haid, liyajtanibaha, supaya suami dia menjauhi dia. Pada datang haid, suami nak sebut kata oh uzur tu dipanggil mughawwisah. Kedua-dua golongan ini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi untuk hari ini kita berhenti sinilah. Abi dah bab bab nifas. Jadi ringkaslah bab nifas, cukup ringkas. Cukup ringkas. Tapi dalam bab nifas ataupun mustahadah fi nifas, sebenarnya perbahasan hak yang terperinci, hak yang mudah boleh ditengok di dalam kitab-kitab hak yang baru. Sebagai contoh kitab dalam kitab Izalatul Iltibas, ataupun Izalatul Iltibas, ataupun kitab Ahkam Al-Haid karangan Syekh Al-Khatib daripada Yaman, ataupun kitab Al-Ibanah, kitab An-Nibras. Hak tu sebut secara terperincilah berkenaan dengan Al-Mustahadah fi Nifas. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Minta maaf banyak ambil masa yang panjang, dan Ana pun minta maaf banyak start daripada awal sampai kaki. Kadang-kadang ada benda tersilap kita sebut, kadang-kadang huraian yang tidak jelas. Ana minta maaf banyak. Macam kemarin antara benda yang tidak jelas Ana lagi sebut perkataan ghita'ul janin.
Sebenarnya perkataan ghita'ul janin jarang diguna oleh orang Arab. Hak yang diguna adalah ghisya'ul janin, anak tukar di antara ghita' dengan ghisya'. Lepas tu hak yang lebih tepat guna perkataan masyimah. Jadi dalam bab perempuan hak yang bersalin, lepas tu keluar anak keluar dah tapi belum lagi keluar uri, ataupun masyimah dalam bahasa Arab, ataupun dipanggil ghisya'ul janin, dia darah tersebut dikirakan darah nifas ataupun tidak, insya-Allah ana akan buat penulisan dalam masalah ni. Sebab daripada kemarin ana buka dah dalam start, ana buat ambil daripada bermacam-macam start daripada kitab Al-Selesai kitab dalam mazhab Imam Syafi'i hingga sekecil-kecil kitab mazhab Imam Syafi'i. Ana cari perbahasan ni ada tak disebut secara jelas. Sebenarnya memang tidak disebut secara jelas, tapi kita dapat faham daripada beberapa ibarat. Nanti kita akan cuba buat penulisan insya-Allah. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Manakala esok lagu mana, nanti anda kena tanya Ustaz Abdul Hakim Uthman lagu mana program dia pagi esok, kalau dia minta buat soal jawab yang ada tertangguh. Ustaz ada tak PDF Risalah Baqu Syair? Ada. Dia Risalah Baqu Syair dia dicetak bersama dengan kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ada. Nanti ana atur je. Ana atur. Baik. Semoga dapat baca risalah tu. Insya-Allah. Selepas daripada Ustaz Abdul Latif Al-Maran nikah bolehlah kita baca. Okey. Jadi untuk insya-Allah semoga Allah Taala permudahkan urusan ana untuk menulis. Ana sebenarnya memang adalah banyaklah ana nak menulis. Tapi oleh kerana keterbatasan waktu jadi tidak sempat. Khatang dalam kelas ke-40, alhamdulillah 40. 40 ni kadang-kadang di angka 40 sebenarnya ada rahsia lah. Sebab banyak benda yang dikaitkan dengan 40. Sebagai contoh hadis tadi kan. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yauman. Dikait dengan 40. Rasulullah dilantik menjadi rasul ketika dia berumur 40. Begitu juga Nabi Musa bermunajat di bukit Tur Saina selama berapa hari? 40 hari. Jadi ada rahsia sebenarnya 40. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan sepanjang start daripada awal sampai akhir, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesilapan kesalahan ana, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu ilmu kepada mana-mana yang mengikuti pengajian ini. Semoga Allah Taala mengurniakan kepada kita keikhlasan pada perkataan dan perbuatan kita. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.